Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tuan. Selamat pagi. Hari ni hari Rabu dah. Jadi kita tak lama dah nak raya haji. Okey, saya masih di projek apa ni? Di projek wiring untuk rumah 1,700 kaki di Kuala Kerat. Okey, saya datang hari ni bukan buat job, tapi tertinggal barang. Terpaksa kena ambil walaupun jauh. Dah tertinggal, datang ambil lah. Okey, jadi sambil-sambil itu saya buatlah video sikit sebanyak tuan-tuan. Supaya adik-adik yang baru macam saya ni buat pendawaian insya-Allah yang terbaik. Yang terbaik ni maksud dia macam mana? Yang terbaik ni kita tak menyusahkan orang lain. Lepas tu untuk wiring pada masa akan datang, cost owner tak perlu nak keluar banyak. Walaupun kita buat pada awal ni penat ataupun risiko, tapi insya-Allah jika kita buat cara yang betul, cara yang selamat, cara fikir masa akan datang, insya-Allah Allah permudahkan lagi rezeki kita. Ada orang bagi tahu saya kalau kita buat kerja tak perlu nak fikir orang lain pun. Itu salah tuan-tuan. Itu cara yang salah. Cara apa yang kita cari rezeki, cara kita buat bisnes tu salah. Ada orang bagi tahu saya kalau kita nak fikir semua orang memang tak jalanlah kerja kita. Itu salah. Itu pemikiran manusia yang kolot orang panggil. Kita buat bisnes semata-mata nak pentingkan diri kita, kita buat bisnes semata-mata nak untungkan diri. Itu saya bagi tahu awal-awal. Saya tak kisah dia siapa, tapi saya bagi tahu ni umum. Kenapa umum dalam YouTube? Jadi anda fikirlah. Kalau buat kerja, kita kena fikir juga untuk orang lain. Pada satu masa, macam mana keadaan. Betul, kita tak perlu fikir sepenuhnya. Tapi sekurang-kurangnya kita membantu daripada awal. Okey, apa yang saya nak tunjuk kepada anda, batang paip. Paip yang kita nak tanam ke, ataupun paip yang kita nak letak kat luar ke, ataupun yang kita nak letak dalam bumi. Kita pernah terfikir tak kita pasang paip? Okay, paip ni adalah step pertama dalam pendawaian. Selepas daripada point, kita tanda point apa semua, paip adalah step yang pertama. Macam mana saya boleh terfikir benda ni? Sebab bila saya pergi buat troubleshoot, kadang-kadang tu point tu bermasalah. Bermasalah macam mana? Dengan kabel dia, lepas tu dengan tempat kedudukan point, lepas tu dengan laluan untuk pergi ke DB. Susah. Semua benda tu kita kena fikir secara strategik. Orang yang profesional, orang yang buat bisnes, dia mengutamakan keselamatan, dia mengutamakan kemudahan untuk orang lain ataupun diri sendiri. InsyaAllah dia akan fikir benda tu secara strategik. Kenapa saya bagi tahu kena fikir secara strategik? Yang pertama, bila kita tersalah ataupun salah cara letak pipe ataupun point, seandainya masa kita dah siap untuk lay kabel, meter dah masuk, kita nak buat check balik. Bila kita check balik ada short, masa itulah kita akan terfikir balik. Kenapa pendawaian saya ni kadang-kadang satu pipe. Okey, yang pertama kalau kita ikut ST, dia mesti kena ada space 40%. Jadi untuk space 40% ni ramai orang tak tahu. Saya pun susah untuk buat anggaran. Jadi untuk mudah faham, satu pipe untuk 3 suku. 3 suku kita panggil untuk pipe elektrik ni. 3 suku untuk 2.5 mm minima kabel ataupun maksima kabel cukup untuk 6 je. Maksud 6, jadi 4 soket plug je lah. 2 soket plug je lah. 2 soket plug kalau anda tarik daripada DB ke soket plug pertama, lepas tu anda nak tarik lagi satu, cukuplah dia. Untuk satu pipe 3 suku ni. Okey, untuk lampu berapa kabel dari yang sepatutnya ada? Untuk lampu maksima 9 kabel. Dia dah cukup dah ruang. Bila anda masukkan 9 kabel untuk 1.5 tu, dia dah ngam-ngam untuk dia. Itu 1.5. Okey, untuk 4mm berapa kabel dia? Untuk 4mm 4 kabel. Cukup dah. 4 kabel incoming daripada DB ke switch. Lepas tu daripada switch pergi kepada point ataupun pergi kepada water heater ataupun pergi kepada aircon. Cukup dah. Okay, owner rumah macam mana nak tahu orang elektrik ataupun wireman ni
Dia guna satu pipe untuk semua kabel dia nak lay dalam ni. Senang ya, baca je. Kita baca dalam ni. Contoh saya tunjuk. Ni dia. Okey ni. Kebanyakan electrician ataupun wireman dia akan guna satu pipe kan. Satu pipe, yang ni suis lampu, yang ni suis aircon. Tapi saya buat yang ni suis aircon, yang ni suis lampu, pipe berasingan. Sebab tu untuk owner rumah, pengguna, customer, step pertama masa wireman datang pasang pipe ataupun tanam pipe, kita kena tengok. Kita kena tengok berapa batang pipe yang dia pasang. Kalau kita tak nak susah pada satu masa, minta kepada elektrik buat suku-suku. Asing-asing lah maksud dia. Jadi bila asing-asing ni akan ada kos tak? Akan ada kos. Mungkin dari segi pipe akan tambah. Jadi anda kena fikir, tuan-tuan kena fikir balik. Setengah electrician dia pakai satu pipe je. Saya yang baru ni, yang baru nak buat wiring ni, yang baru nak lay kabel, dia mudah. Sebab kabel akan tunggu daripada atas, kita selotip, kita tarik semua sekali, turun, dia mudah. Tapi apabila berlaku kerosakan, ataupun berlaku lintas pintas, ataupun berlaku short apa-apalah, dia akan susah dah. Kenapa saya guna satu pipe? Sebab kalau seandainya kabel yang saya buat tu rosak, contoh rosak, apabila rosak, saya nak tukar balik mudah tak? InsyaAllah mudah. Sebab untuk satu pipe, saya cuma pakai kabel tertentu. Kalau untuk lampu je lah. Kalau dalam bilik ni, contoh, dalam bilik ni ada 4 biji lampu, satu kipas. Maksudnya, dia akan ada satu lampu untuk, satu kabel untuk 2 lampu, satu kabel untuk 2 lampu, lepas tu satu kipas. Dia akan jadi 3 kabel. Termasuk kabel daripada DB box turun ke sini akan jadi 4 kabel. Cukup tak ruang? Dah cukup, lebih daripada cukup. Bila terjadi apa-apa masalah, itu yang menyenangkan kita pula. Susah untuk buat, sebab tu saya cakap susah untuk buat, tapi senang untuk pada masa akan datang. Bila kita buat secara berfikir untuk mempermudahkan orang lain, insya-Allah Allah dah permudahkan untuk kita. Sebab kita buat wiring kita tak tahu, walaupun kita follow spec, kita tarik cara betul, kita tarik cara cara kemas, tapi kadang-kadang waktu kita penat buat kerja, kita tersalah pasang. Kita tak tahu, tuan-tuan. Sebab saya pernah berada pada tempat tu, saya tak tahu. Sebab itulah setiap pendawaian saya ubah. Saya tak kisah orang nak cakap pendawaian saya macam mana. Yang penting apabila berlaku kerosakan ataupun berlaku satu benda yang saya tak minta, saya nak buat maintenance dia balik, nak tukar, insya-Allah dia mudah dah. Sebab tu saya cakap, bila kita buat kerja, kita fikir orang lain, dalam masa yang sama, Allah dah ganti, Allah dah balas, dia mempermudahkan kita dah sebenarnya. Jadi tuan-tuan yang kat rumah, yang tengah buat rumah macam ni, yang baru ni, untuk pengguna yang tengah buat rumah, tengok electrician buat. Terutamanya kabel aircon. Aircon saya tak nak pertikai sebab ramai lagi electrician yang pakai 2.5. Saya tak nak pertikai, tapi nasihat saya, janganlah padat kabel tu dalam ni. Ada orang tanya, pakai pipe 1 inci lah. Betul. Mudah pakai pipe 1 inci. Tak ada masalah. Kalau anda nak pakai pipe 1 inci, pakai terus. Tapi dekat mana dia akan ada masalah masa kita nak fitting? Anda boleh faham tak? Masa kita nak fitting, kabel akan jadi ni. Macam apa ni? Berketul-ketul dalam ni. Bila kabel tersumbat sini, dekat blok ni, dekat dia, fokus dia. Ni, bila kabel tersumbat kat sini, kita pakai pipe 1 inci contoh. Kabel lampu, kabel soket pelak, kabel aircon. Dia akan boleh masuk. Untuk 1 inci, dia boleh campur. Tapi kat mana dia tersumbat? Sini. Berketul-ketul sini. Bila berketul-ketul, kita nak fitting switch, ataupun soket pelak, kita akan tekan dah dia, betul tak? Kita akan tekan supaya kita boleh skru, kita boleh ketat, kita boleh nampak dia kemas. Masa kita nak skru, masa kita tekan dia tu, kita tak tahu risiko dia macam mana. Kadang-kadang ada kabel dah terluka. Untuk switch ni, kalau kita pakai Schneider, dia punya belakang tu dia besar. Untuk Schneider lah yang saya tahu, Schneider, apa lagi? Tak lupa dah saya. Kalau yang jenis-jenis jenama ni, insya-Allah dia akan besar daripada belakang tu.
Bila dia besar, kita nak letak switch tu, kita akan tekan. Betul tak? Kita akan tekan. Lainlah kalau anda hack tu lebih dia macam saya buat ni. Lebih. Maksudnya kita boleh potong lagi. Tapi orang takkan hack sedalam-dalamnya sebab penat. Hack ni dia penat. Itulah saya dah fikir, apa saya dah jumpa, dan benda tu Allah dah tunjuk kepada saya ubah satu persatu. Penat tak nak hack satu persatu ni. Penat tuan-tuan, saya akui memang penat. Tapi dalam penat, saya fikir untuk kebaikan diri saya fikir untuk kebaikan staf-staf saya fikir untuk kebaikan owner. Seandainya ada shot, ada berlaku masalah, senang saya nak tarik kabel tu. Bukan tersumbat semua sekali dalam tu. Jadi untuk terutama kepada pengguna lah saya banyak terapkan, saya banyak kongsikan. Anda tengok masa wireman ataupun electrician datang untuk tanam pipe, tengok sebolehnya asing. Kalau setakat ada satu soket pelak, lepas tu satu switch, lampu tu ada 2 biji, boleh lagi. Macam saya bagi tahu untuk satu pipe 3 suku ni, maksima dia 8 kabel. Untuk 1.5 9 kabel. Untuk 4 mm dia hanya boleh 4 kabel. Untuk 10 mm dengan 16 mm, 10 mm dia hanya muat 2 kabel je dalam ni. Kalau 16 dia dah mungkin nak ketat, tapi boleh lagi. Dia still lagi ada space ataupun ruang. Dia ringan lagi kita nak tolak. Untuk 10 ke 16, tuan-tuan tak boleh. Kalau untuk 10, saya boleh suggestkan lagi untuk pakai pipe 3 suku. Tapi kalau boleh pakailah yang 1 inci. Kalau 16, sebolehnya tuan-tuan pakailah untuk 1 inci. Senang untuk anda masukkan kabel itu. Jadi sedikit sebanyak tuan-tuan, itulah untuk hari ini saya berkongsi. Sekejap lagi saya nak pergi pasang water heater. Jadi macam mana nak detect wireman ni nak pakai satu pipe untuk semua kabel, anda detect daripada ni. Kena tahu. Kalau anda buat satu switch, satu lampu, kalau ada 4 lampu dalam bilik tu, 4 kabel. Termasuk kipas, 5 kabel. Masuk kabel api ataupun supply daripada DB ke switch, 6 kabel. Dah cukup dah. Masuk dalam ni 6 kabel. Jadi dah boleh baca dah. Kalau anda nak buat satu switch, 2 lampu. Dalam bilik ada 4 lampu. Bermaksud kabel tu akan ada 2. Satu kabel, 2 lampu. Satu kabel, 2 lampu. Lepas tu kipas. Dia akan ada jadi 3 kabel daripada equipment. 1 kabel akan datang daripada DB ke switch. Akan jadi 4 kabel. Kita dah boleh baca dah. Soket pelak tetap akan sampai 3. Macam mana pun soket pelak akan tetap sampai 3. Akan ada 7. Bila ada 6, 9. Dah cukup lah. Kebiasaannya saya buat, kalau satu soket pelak, dua kabel lampu, satu kipas, lepas tu kabel live daripada DB, saya nak masuk dah ketat dah. Dah ketat dia. Itu pun dah ketat dah tuan-tuan. Space dah kurang dah. Kena ingat untuk kabel ni dia mesti ada ruang untuk apa ni? Untuk bagi macam mana saya nak cakap ni susah. Bagi ruang udara untuk dia. Kalau kita manusia ni pun kalau main tersepit di dalam keadaan lemas, kita pun sakit hati kadang-kadang tu. Kita macam apa ni, susah nak bernafas. Contoh kita pergi tempat ramai, dalam keadaan ramai kita duduk dalam keadaan tersepit. Kita akan jadi lemas, tak selesa. Jadi macam tu juga untuk kabel. Kabel ni dia nak ada keselesaan dia. Dah lah dia tampung voltage kita dah untuk hidupkan lampu ke kipas ke. Benda tu dah panas dah. Kita pula masukkan dia ala kadar. Bila ala kadar untuk kabel, lama-lama kabel akan cepat panas. Bila cepat panas, apa risiko dia? Bil api anda akan tinggi. Itu je masalah dia sebenarnya. Bila bil api akan tinggi, mulalah nak salahkan TMB lah, apa benda lah. Tapi kita tak kaji sebenar kabel permulaan yang kita nak buat pendawaian tu. Ramai orang boleh buat pendawaian tuan-tuan, ramai. Tapi ada tak orang kaji? Orang fikir. Sebab tu saya bagi tahu fikir. Kita buat kerja, kita kena fikir juga untuk orang lain supaya kita dipermudahkan. Kita fikir untuk orang lain dalam masa yang sama, Allah dah permudah dah urusan kita. Macam mana Allah permudahkan urusan kita? Seandainya ada shot yang kita buat, kita nak tukar balik ataupun kita nak repair, mudah. Itu je lah.
Jadi perkongsian saya hari ini dah pukul 11, saya pun dah lewat nak pergi pasang water heater. InsyaAllah kita akan jumpa untuk pasang water heater pula. Rumah yang tempat saya buat dah komplit, meter pun dah masuk. Saya pun dah pergi buat inspection. Jadi owner minta saya pasang water heater, saya pergi je lah. Rezeki untuk hari ini. Sepatutnya saya nak rehat. Jadi pergi je lah tuan-tuan. Owner pun dah nak masuk, nak raya haji. Jadi salah silap daripada saya mohon maaf. Cara saya buat macam ni tuan-tuan. Cara saya buat wiring macam ni lah. Anda nak kata saya jenis lama ke, jenis baru ke, ataupun jenis kuno ke, saya tak kisah. Yang penting, apa yang saya buat, ikhlas. Itu je, ikhlas. Saya buat pendawai ni seperti mana saya yang nak duduk dalam rumah ni. Bila saya nak duduk dalam rumah ni, insya-Allah yang terbaik. Seandainya ada kekurangan dalam apa yang saya buat, itu adalah kelemahan saya. Saya manusia, tuan-tuan. Saya manusia, ada kelemahan dia, ada kelebihan dia. Yang tak ada kelemahan ni Rasulullah. Itulah para nabi, para rasul, itu ialah. Kena ingat, manusia yang terbaik atas muka bumi ni para nabi dan para rasul. Itu ialah. Jadi saya akan pergi ke job untuk pasang water heater. Adas. Okey tuan-tuan, sekarang ni saya nak pasang water heater. Water heater jenama Joben. Jenama Joben. Yang pertama, bila anda beli water heater, okey, dia akan bagi kabel pula dah. Ni wire dia ni, wire inlet dengan outlet. Kebiasaannya kalau kita beli water heater, dia bagi satu je wire dia ni. Okey, untuk yang ni, satu outlet, satu inlet. Inlet ni kita kena beli tuan-tuan. Kita kena beli. Outlet ni dia dah bagi. Ini outlet. Ini yang untuk outlet punya. Sebabnya outlet ni dia sambung dengan yang ni. Okey, jadi anda kena belilah benda ni. Dia bagi satu je, belilah dekat DIY ada. Jadi untuk water heater dia ni, saya tak tengok elok lagi spek dia. Okey, kalau yang ni dia sirim, dia pakai yang sirim, okey lah. Tak ada masalah. Lepas tu dia punya voltage berapa ni? Rate 3.6, 15A. 240 50 Hz. Jadi bila anda beli water heater, pertama tengok daripada sini. 3.6 kW bersamaan dengan 15A. Penting kita ambil tahu benda ni. Sebab kita nak pakai MCB saiz berapa, kita akan berpandu daripada sinilah. Sebab tu saya bagi tahu untuk water heater sebolehnya memang kena pakai 4mm untuk water heater. Melainkan kabel dia dia punya rate dia ataupun watt dia kecil daripada ni. Okey, jadi saya harap anda di luar sebelum nak beli tu, belilah yang terbaik. Sebenarnya ada sirim macam ni dengan ST. Sebagai ilmu saya tak pakai water heater tuan-tuan. Jadi saya boleh ajar je lah. Yang pertama, kalau boleh ada sirim dengan ST. Lepas tu kita tengok rate dia 3.6 kW 15A 240 volt. Jadi yang ni 50 Hz. Okey, mana saya nak pasang? Ini tempat dia. Ini tempat dia water heater. RCCB semua dah ada komplit. RCCB untuk water heater saya dah pasang. MCB dia pun saya dah pasang. Okey, ni untuk water heater 20A. 25A saya pakai, lepas tu 16. Okey, 16 ni kalau seandainya kita pakai water heater tu trip. Bila trip kita kena upgrade dia kepada 20A, C20. Senang. Okey. Okey, alhamdulillah untuk water heater saya dah siap pasang. Okay, sekarang ni jam pukul 4.50, 6 hari 7 hari Rabu. Okey, sepatutnya saya kena pasang sebelah ni. Tapi oleh kerana air hujan dia ni dia punya point untuk water heater tak ada. Jadi saya kena pasang sebelah ni. Kalau saya pasang sebelah ni, dia sekali dengan yang ni. Terparit lah dia nak mandi air panas tu. Jadi saya pasang sebelah ni mempermudahkan dia. Cuma saya sambung kabel ni. Kalau ni tak kemasang sikit, tak ada masalah. Jadi saya nak test.
Okey, untuk test dia tuan-tuan, yang pertama saya kena test voltage. Voltage dia mesti kena dapat 2162 minimal sehingga 253 maksimum. Kalau bawah pada tu tak boleh, atas daripada tu pun tak boleh. Apa-apa pun saya kena test voltage dulu, baru saya kena test untuk air panas. Okay, on. Kita on lagi dia. Okay, kita on dulu. Kat sini dia. Okay. Okay, untuk water heater dah start dah. Okay, lampu dia menyala. Sini. Okay. Fokus. Okay. Kita off. Okay, off mati. Bila on, hidup. Jadi saya akan test dia punya voltage. Okay, live, neutral. Live, neutral. Live neutral dapat 236. Cantik. Okay, kepada water heater. Okay, cantik 236. Tak ada masalah. Jadi saya akan test dia punya air. Okay tuan-tuan, alhamdulillah water heater dah berfungsi. Sini dia. Okay, water heater dah nyala. Okay, air dah panas. Okay, air dah panas. Dah jadi. Okay, button test klik dia ni. Test. Test. Padam. Okay, bila kita reset, dia nyala balik. Okay, cumanya masalah dia sekarang ni, air tak kuat. Untuk pakai water heater ni, nasihat saya air rumah tuan-tuan dia kuat. Barulah sesuai nak pakai. Kalau air itu tak kuat, kalau tak boleh pakai lah. Dia menyusahkan, leceh. Okay, lepas tu kat sini. Air dah panas. Jadi kalau air tak kuat memang tak berfungsi ya. Jadi apa pun dah jadi, dah settle. Kita off dulu. Okey, untuk RCCB saya akan off. RCCB saya akan off. RCCB. Lepas tu dia punya MCB. Off. Jadi kalau owner nak buka, dia akan buka 25A, lepas tu sebelah tu. Untuk keselamatan. Jadi tak ada apa dah tuan-tuan, saya telah job saya hari ni. Saya ingat nak ambil soket plug, tapi ada masalah sikit. Di rumah tuan-tuan, nasihat saya kalau yang pakai water heater, ikut step yang betul. Cara yang betul, supaya selamat. Kita tak tahu dalam bilik air macam mana. Tak payah nak sembang lah. Untuk bila arus elektrik, sekali dengan air, memang risiko dia tinggi untuk kena rendakan. Jadi pakai RCCB dia ni. Pakai RCCB dia ni, 25A. 0.01 untuk water heater, dekat dia. 0.01 25A untuk water heater, khusus untuk water heater sahaja. Pakai rumah tuan-tuan, kalau pakai water heater kena pakai benda ni, wajib. Kalau tak benda 5,000. Jadi tak ada apa-apa tuan-tuan untuk saya hari ini. InsyaAllah next project, apa yang boleh saya kongsi, saya kongsi. Terima kasih selalu support saya. Dan terima kasih yang mendoakan saya doakan tuan-tuan. Semoga berjaya dengan akhirat. Dari saya Zahran Ginggir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.